Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin pagi 2 Ogos, anda bersama saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama pagi ini. Kuala Lumpur terima 3 ancaman bom. Juga peranan KBTC latih guru di Asia Tenggara bakal dikembalikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu objek peranti letupan IED ditemui di laman sebuah rumah di Bukit Damansara kira-kira jam 5 petang semalam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata unit pemusnah bom membuat pemeriksaan ke atas subjek berkenaan dan ia disahkan IED yang tidak sempurna. Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Mazlan berkata polis masih menjalankan siasatan terhadap objek berkenaan. Selain penemuan itu, KL Sentral dan Kedutaan Rusia di Jalan Ampang turut menerima ancaman bom yang dimuat naik menerusi 2 ciapan menerusi akaun Twitter pada jam 7.21 malam. Akaun menggunakan nama Ime Uma Agencia Sincera itu bagaimanapun didakwa digodam oleh Lim Zeng Yan berdasarkan keterangan tertera di profil. Susulan maklumat itu, polis memanggil UPB dan unit anjing pengesan K9 untuk membuat pemeriksaan sekitar KL Sentral dan Kedutaan Rusia. Tiada objek mencurigakan ditemui setakat malam tadi dan maklumat diberikan dipercayai palsu. Polis kini giat mengesan pemilik akaun Twitter terbabit dengan bantuan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Orang awam yang mempunyai maklumat diminta menghubungi Pusat Kawalan IPKKL atau Pusat Kawalan IPD Brickfields di talian tertera. Kota Baru Teachers College KBTC atau kini dikenali sebagai Institut Pendidikan Guru IPG Kota Baru akan dikembalikan peranan untuk melatih guru bukan sahaja dari Malaysia, malahan di rantau Asia Tenggara di bawah pentadbiran Kerajaan Baru. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berharap kegemilangan institusi itu akan bertambah menderlah selepas pelaksanaan berkenaan. Ya, dulu kita perlu guru tapi tidak ada college untuk latih guru. Jadi kita hantar ke Eropah, hantar ke England, pergi ke Kirby dengan Brailsford Lodge. Tapi bila ditutup di sana, kita bawa kepada Kota Baru. Jadi dia jadi satu college guru-guru yang terawal lah. Jadi bila ia akan mula untuk latih guru dan untuk Asia kan? Ya, secepat mungkin. Beliau menghadiri majlis makan malam alumni KBTC 2019 di Putrajaya malam tadi. KBTC ditubuhkan sekitar tahun 1956 sebagai Kolej Latihan Guru Sekolah Rendah. Di awal penubuhannya, institusi latihan guru antara yang tertua di Malaysia itu turut melatih guru dari Brunei dan Singapura. Dalam majlis sama, Perdana Menteri juga melancarkan tabung jasa mudi kenang KBTC bagi membantu pesara guru dan ahli yang mengalami masalah kesihatan. Terdahulu, Perdana Menteri dalam ucapannya berkata kejayaan pembangunan pesat Malaysia adalah sebahagian besar hasil daripada sumbangan guru. Tambahnya, selepas ibu bapa, guru adalah barisan paling hadapan dalam membentuk masyarakat yang kemudian akan membimbing negara. Saya mungkin memerlukan banyak masa untuk terus memperkatakan tentang betapa penting dan besarnya tanggungjawab serta peranan guru-guru di dalam pembentukan negara bangsa. Memadai jika saya katakan jatuh bangun sesebuah negara dan bangsa itu terletak di tangan guru-guru. Seterusnya, kes penculikan di perairan Sabah dilaporkan semakin menurun sekaligus menepis dakwaan pihak tertentu bahawa insiden penculikan di negeri itu meningkat. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu menegaskan pengurangan terbabit adalah disebabkan hasil kerjasama giat dilaksanakan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia untuk membanteras kegiatan itu. Sebenarnya berkurangan, bukan bertambah. Cuma sekarang ini sebarang apa disiarkan secara meluas. Tetapi ianya begitu kurang kalau
sebab ada tindakan 3 negara bersama iaitu Malaysia, Indonesia dan Filipina kerjasama untuk membentera sebarang bentuk pencolekan dan juga teroris di kawasan itu. Tambah beliau, kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom sedang distruktur semula dan ditambah baik. Ini termasuklah aset sedia ada dipertingkatkan setiap masa bagi meningkatkan lagi keselamatan di Sabah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menggerakkan pasukan petugas khas bagi menjalankan siasatan terhadap kes-kes yang disyaki wujud unsur rasuah dan penyelewengan susulan pendedahan laporan Ketua Audit Negara. Ketua Pesuruhjayanya Latifah Koya berkata, SPRM telah bertemu dengan Ketua Audit Negara Datuk Nik Azman Nik Abdul Majid bagi membincangkan perkara itu. Mungkin ada masalah sistem, prosedur, tapi ini semua boleh dikendalikan di peringkat jabatan tu sendiri. Tetapi bagi SPRM, kita akan lihat kes-kes yang melibatkan unsur jenayah rasuah. So, we have reduced and identified a few cases dan kes ini telah pun dirujuk kepada task force yang baru ini. Latifah berkata pihaknya tidak boleh mendedahkan hal berkaitan operasi dan hanya akan memaklumkan sebaik siasatan selesai. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang membatalkan saman pemula ke atas tanah wakaf Abdul Qadir di Jalan Mengkuang, Butterworth. Ia susulan tindakan saman yang dikemukakan oleh Muhammad Amin Abdul Rahman selaku plaintiff. Pesuruhjaya Kehakiman dalam penghakimannya berkata, Mahkamah Sivil tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar saman pemula itu. Ini kerana isu berkenaan membabitkan tanah wakaf dan tertakluk di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Plaintiff turut diarah membayar kos sebanyak RM3,000 kepada agensi agama berkenaan. Permohonan setiausaha Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang dan pendaftar hak milik tanah pentadbir tanah daerah masing-masing selaku defendan kedua dan ketiga untuk membatalkan saman pemula plaintiff untuk dibenarkan oleh mahkamah. Laporan awal menyebut terdapat kira-kira 14 buah keluarga mendiami tanah wakaf itu. Juga di Pulau Pinang, Kerajaan Negeri telah menghantar surat permohonan peruntukan RM10 bilion kepada Kerajaan Pusat bagi membiayai projek LRT dan Lebuh Raya Pan Island Link di negeri berkenaan. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata, Kerajaan Negeri berharap Kerajaan Pusat akan mempertimbangkan permohonan itu dengan mengambil kira keperluan kemudahan infrastruktur yang mendesak di Pulau Mutiara itu. Urus Setia sedang menyemak butir-butiran dan dijangka hari ini petang dapat dihantar sebab beberapa hari yang lepas mereka memasukkan banyak fakta sebab ini satu rayuan untuk mendapat peruntukan. Jadi dari segi fakta kita cuba memberi fakta yang penuh dengan bahasa yang bersifat rajulah. Jumlah peruntukan saya boleh I think 10 bilion ringgit. Yeah. Menurut Chow, surat itu dihantar kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk diberi pertimbangan dan dibawa ke Kabinet untuk kelulusan. 25 Julai lepas, selepas pertemuan dengan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Chow berkata, Kerajaan Negeri akan mempertimbang semula skala dan saiz tambakan laut bagi projek Tembus Guna Selatan Pulau Pinang PSR. Jika Kerajaan Pusat meluluskan pembiayaan projek pengangkutan di bawah Plan Induk Pengangkutan Pulau Pinang PTMP. Ia selepas komuniti nelayan dan NGO alam sekitar di negeri berkenaan membantah tambakan laut lebih 1,800 hektar bagi pembinaan dan pembangunan 3 pulau buatan untuk membiayai beberapa projek pengangkutan di negeri berkenaan. PTMP yang dianggarkan bernilai RM46 bilion merangkumi pembinaan transit aliran ringan LRT, monorail, bas, 5 lebuh raya dan terowong dasar laut yang menghubungkan Butterworth dan Tanjung Bunga. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan melawat Hospital Rehabilitasi Ceras di Ibu Negara. Keberangkatan tiba baginda disambut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mujahid Yusof dan Pengarah Hospital Dr. Roslan Johari Muhammad Ghazali. Tunku Azizah meluangkan masa selama sejam melawat unit teknologi rehab dan wad kanak-kanak hospital serta menyampaikan cenderamata kepada pesakit. Sempena lawatan itu, baginda
baginda turut berkenan mengurniakan sumbangan sebanyak RM30,000 kepada pihak hospital. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Zulkifli menyembah ucapan atas kesudian lawatan itu dan katanya yang menunjukkan keprihatinan dan komitmen Sri Paduka Baginda terhadap kesihatan rakyat negara ini. Hospital rehabilitasi yang mula beroperasi pada 26 April 2012 menawarkan 7 perkhidmatan seperti rehabilitasi neurologi, spinal, jantung, kecederaan otak, pediatrik, geriatrik dan musculoskeletal. Pada tahun lalu, seramai 70,783 pesakit yang dirawat dengan nisbah 64% pesakit lelaki dan 36% pula adalah wanita. Mengambil inspirasi daripada salah satu teras negara rahmah iaitu Rahmatan Lil Alamin yang membawa maksud Islam Rahman untuk seluruh alam. Karnival Rahmah 2019 yang merupakan cetusan idea Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mujahid Yusof akan dianjurkan buat julung kalinya di Putrajaya bulan depan. Walaupun disebut itu Karnival Rahmah, orang ingat macam mungkin berunsur Islamik yang tidak ada kena-mengena dengan yang lain. Kita cuba integratekan keseluruhan keperluan maqasid hidup sejahtera melalui karnival dalam karnival dengan rakan-rakan strategik kita daripada berbagai kementerian, bukan sahaja daripada Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama. Beliau berharap karnival itu akan menjadi acara tahunan dan akan turut dianjurkan di peringkat negeri. Karnival Rahmah 2019 akan diadakan selama 4 hari, bermula 26 September depan dari pukul 10 pagi hingga 10 malam di Dataran Putrajaya. Pelbagai aktiviti diatur, antaranya termasuk program forum perdana, mini karnival kerjaya, perumahan, kanak-kanak dan masjid, pesta buku serta jamuan rakyat yang akan diadakan secara percuma. Festival Sayangi Lahad Datu di Sabah akan terus menjadi platform bagi mempromosi produk pelancongan di pantai timur Sabah. Karnival itu yang masuk edisi kedua akan memaparkan kraf tangan, seni dan budaya masyarakat tempatan serta produk usahawan. Sebanyak 100 gerai menanti pengunjung di tapak festival di Kompleks Sukan Lahad Datu. Pelbagai aktiviti menarik dirangka untuk festival ini, antaranya permainan rakyat, pertandingan sukan tradisional, pertandingan menyumpit dan sarung fun run. Sesi uji bakat menerusi pertandingan mewarna, karaoke, pertandingan masakan tradisional dan pertandingan Battle of the Band turut diadakan. Kita berharap supaya program ini akan menjadi program tahunan untuk daerah Lahad Datu dan kita harap supaya program ini dapat dijayakan lagi cemerlang pada tahun-tahun akan datang, insya-Allah. Warga Lahad Datu, jangan lupa datang ke Festival Sayang Lahad Datu yang bakal diadakan kali kedua di tapak sukan, Kompleks Sukan Lahad Datu. So, banyak sangat aktiviti. Festival Sayangi Lahad Datu 2019 ini akan dilancarkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bangsa selepas kira-kira 14 tahun diperdebatkan, Belanda akhirnya membuat keputusan menguatkuasakan larangan pemakaian burka mulai hari ini. Pakaian yang menutup muka tidak lagi dibenarkan dipakai di institusi awam serta dalam bas dan kereta api. Kementerian Dalam Negeri Belanda menggesa pihak berkuasa tempatan supaya menguatkuasakan larangan terbabit. Pihak berkuasa keselamatan kini diarah untuk memberitahu wanita yang memakai penutup muka supaya menunjukkan muka mereka. Jika enggan, mereka tidak boleh memasuki mana-mana bangunan awam dan akan dikenakan denda sekurang-kurangnya €150. Larangan itu juga meliputi penutup muka lain seperti topi keledar penuh atau sarung menutup muka. Bagaimanapun, beberapa bandar serta hospital, pengendali pengangkutan awam dan polis berkata mereka tidak akan mematuhi undang-undang itu. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kelapuran sukan, skuad hoki lelaki negara mencatat kemenangan 4-3 ke atas pasukan Sepanyol pada aksi perlawanan jemputan 4 negara di Barcelona. Selain Malaysia dan Sepanyol, kejohanan yang membuka tirainya semalam hingga Ahad ini turut disertai pasukan Ireland dan England. Skuad kendalian Ketua Jurulatih Kebangsaan Roland Ottmans meneruskan siri jelajah Eropah bagi memantapkan lagi persediaan mereka menjelang kelayakan ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 dengan menyertai kejohanan ini.
Spanyol terlebih dahulu di depan dengan 2 gol jaringan Xavi Leonard dan Albert Beltrang. Bagaimanapun, Tengku Ahmad Tajuddin berjaya merapatkan kedudukan minit ke-25. Spanyol meluaskan jurang 3-1 pada menerusi Alvaro Iglesias minit ke-36. Namun, Malaysia bangkit membalas dengan 3 gol. Selepas itu, hasil jaringan Nick Aiman Rozemi, Akimullah Anwar dan Razi Rahim. Persatuan Badminton Malaysia BAM menafikan dakwaan ada pemain kebangsaan sedang disiasat oleh Persekutuan Badminton Dunia BWF. Bagaimanapun, badan induk itu sedia bekerjasama dengan BWF dalam beberapa aspek penyiasatan, namun butirannya tidak didedahkan. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan semalam, BAM menegaskan tidak ada pemain badan induk itu yang terbabit dalam penyiasatan BWF. Oleh kerana siasatan ini masih berjalan, BAM tidak akan memberikan komen mengenai perkara itu buat masa ini. Sebelum ini, sebuah portal atas talian mendakwa terdapat 2 pemain Malaysia dipanggil BAM dan BWF bagi membantu siasatan mengenai pertaruhan dalam perlawanan bola sepak. Portal berkenaan mendakwa pemain itu meminjam wang daripada Along yang dipercayai untuk membayar hutang dan kini mengalami kesulitan membayar semula selepas nilainya sudah mencecah ratusan ribu ringgit. Beralih ke perkembangan bola sepak antarabangsa. Beberapa hari sebelum tutupnya jendela perpindahan pemain musim panas, sebahagian besar kelab di Eropah terus berusaha menguatkan pasukan menjelang sepak mula musim baru tidak lama lagi. Terbaru, Arsenal memecah rekod kelab bagi perpindahan pemain apabila menandatangani pemain sayap Lille, Nicolas Pepe selama 5 tahun dengan nilai perpindahan berjumlah 72 juta pound. Mengatasi rekod lama perpindahan ketika pembelian pemain bintang mereka, Pierre-Emerick Aubameyang dari Borussia Dortmund pada tahun lalu berjumlah 56 juta. Pepe menjadi pemain keempat yang ditandatangani The Gunners dalam usaha Unai Emery memburu kejuaraan dan kembali menebus kehampaan di peringkat Eropah setelah kecundang pada final Liga Eropah kepada Chelsea Jun lalu. Dia akan menyarung jersey nombor 19 di Arsenal untuk musim baru kali ini. Dengan itu, sekian paparan Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita dan platform media sosial Buletin TV3. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.